guys, alright, bersama saya lagi dalam Alright Apa Channel. Okey, sehari ini satu kejutan yang tidak disangka-sangka ya, apabila satu kajian dibuat ya, bagaimana tingkat kepuasan, keyakinan terhadap Kerajaan Perpaduan Malaysia Madani hari ini ya, dan keputusan, hasil daripada keputusan itu sangat mengejutkan dibandingkan dengan keputusan sebelum ini. Dalam Kerajaan Pertikaian Nasional, rakyat ya confused ya, sama ada kerajaan itu boleh melakukannya atau tidak, ternyata memang gagal. Namun berbeza pula dengan hasil keputusan ya, tangkapan data ini yang menganggap ya 2/3 rakyat Malaysia hari ini membuat tanggapan yang sama tentang Kerajaan Perpaduan. Apakah tanggapan itu? Sahabat-sahabat semua, ini yang menarik untuk saya kongsikan bersama dengan kita. Kalau kita lihat tajuk berita hari ini, 2/3 rakyat percaya ya kerajaan di bawah pimpinan Datuk Seri Anwar ini berada pada landasan yang betul. Ini adalah tinjauan terkini dan menampakkan positif ya, kenyataan ataupun tinjauan ini melalui pandangan rakyat di luar sana. Kajian yang dijalankan oleh firma penyelidikan pasaran antarabangsa Ipsos mendapati 2/3 rakyat Malaysia ditinjau percaya bahawa negara ini bergerak ke arah landasan yang betul. 5 bulan selepas pilihan raya umum yang ke-15, tinjauan terbaru Ipsos menunjukkan ya, yang bertajuk What Worries Malaysia atau apa yang membimbangkan Malaysia itu, mendapati bahawa pandangan umum terhadap negara mula berubah menjadi lebih baik selepas pilihan raya pada November 2022 dan memuncak pada Januari 2023. Jadi selepas 5 bulan dengan kerajaan baru, 2/3 rakyat Malaysia yang percaya negara ini berada di landasan yang betul, kata pengarah urusan Ipsos Malaysia Arun Meron ya, dan juga pengurus penyelidikan hal ehwal awam Ipsos Iris Eng dalam satu kenyataan. Jadi sahabat semua, saya ingin menunjukkan ya tangkapan data yang didapati ini dia tangkapan data. Kalau kita lihat dalam gambar raja ini ya, selepas ya Kerajaan Perpaduan menjadi kerajaan ditubuhkan khususnya, kalau kita lihat dia ada dua warna di sana, satu warna biru dan satu warna merah. Ya, sejak pentadbiran kerajaan Tebuk Atap mengambil alih, rakyat ya tidak tahu ya direction. Mereka confused dengan direction kerajaan yang ada pada ketika itu. Ya, kalau kita lihat ya, mereka kalau merah itu adalah wrong direction, yang biru itu adalah right direction. Jadi kalau kita lihat semasa era pentadbiran Pertikaian Nasional PN, ya warna merah itu berada di tingkat yang atas cuma sekali sahaja ya pada tahun 2021 ya. Lepas tu mereka mula confused dengan kerajaan ini ya. Pada tahun 2002 juga awal bulan, sekitar bulan berapa tu, 1 2 3 bulan 4 agak meyakinkan sedikit, tapi merosot semula. Dan apabila Kerajaan Perpaduan ini ditubuhkan, kita boleh nampak ya, warna biru itu semakin memuncak ya, berada di tangga yang teratas, dan sehingga hari ini peratusannya adalah 66% dibanding dengan wrong direction 34%. Jadi maknanya sahabat semua, rakyat Malaysia hari ini begitu yakin dengan apa yang sedang dilakukan oleh Kerajaan Perpaduan di bawah pentadbiran Datuk Seri Anwar Ibrahim. Menurut kajian-kajian juga mendapati ya, kadar inflasi yang turun daripada kemuncaknya pada Januari 2023 kepada 43% bukan lagi isu utama bagi responden Malaysia, dengan hanya 36% berpandangan demikian. Suku pertama 2023 menyaksikan landscape ekonomi menyesuaikan semula realiti pasca Covid dan juga pasca pilihan raya. Dan kebimbangan terhadap Covid mula menurun, manakala rasuah, inflasi dan pengangguran mula menjadi perhatian buat Malaysia, tambah Arun dan Eng. Menurut 51% responden, rasuah pula menggantikan inflasi sebagai kebimbangan utama orang ramai. Ini meningkat berbanding 43% pada Januari 2023 dan 35% daripada responden menyenaraikan pengangguran dan pasaran buruh sebagai kebimbangan buat mereka. Jadi kajian itu juga mendedahkan bahawa rakyat Malaysia kini lebih senang membuat pembelian pada masa ini. Hanya 47% daripada 500 responden berkata
Mereka berasa selesa membuat pembelian isi rumah dan 43% mengatakan perkara yang sama tentang pembelian penting. Inflasi berterusan menjadi antara kebimbangan utama, sementara ia telah menunjukkan tanda-tanda awal aliran menurun. Ditekan dengan inflasi, keyakinan ekonomi dan niat membeli pengguna semakin tergelincir daripada peningkatan sentimen pasca pilihan raya, kata Arun dan Eng ketika membuat kesimpulan. Jadi ini ada satu lagi data yang saya ingin lihat ya, kita mau lihat untuk kita lihat bersama hari ini sahabat semua. So ini dia, inflation concern is trending down from its peak in January 23. Jadi maksudnya sekarang ini kebimbangan para rakyat Malaysia hari ini bukan lagi berkaitan dengan inflasi. Ya, sebab inflasi itu sudah berjaya dibendung oleh Menteri Ekonomi kerajaan kita hari ini. Namun yang menjadi kebimbangan utama di sini adalah berkaitan dengan warna grey di sana, berkaitan dengan keuangan, financial, politik, corruption, ya, itu yang menjadi utama sahabat semua. Dan yang kedua adalah tentang inflasi, dan yang ketiga adalah berkaitan dengan pekerjaan. Jadi rakyat mula sedar betapa pentingnya untuk kerajaan hari ini membendung gejala rasuah yang berleluasa dalam kerajaan-kerajaan sebelum ini. Bayangkan, baru 33 bulan ya kita boleh nampak begitu banyaknya skandal-skandal rasuah yang berlaku di dalam negara kita. Ini adalah satu perkara yang amat mengejutkan ya, apatah lagi ya ada sebuah parti itu mengatakan mereka parti yang menentang rasuah, tapi hari ini pemimpin utama mereka, pemimpin mereka terpalit dengan kes-kes rasuah ini sahabat semua. Jadi inilah kesadaran rakyat hari ini, yaitu berkaitan dengan rasuah, karena kita percaya rasuah membinasakan ekonomi, merugikan rakyat dan juga negara. Kerajaan pimpinan Anwar berusaha keras dalam menangani isu-isu berhubung kos sara hidup yang semakin memuncak sebaik mereka berkuasa pada November lalu. Usaha Payung Rahma yang merangkumi inisiatif menu Rahma diperkenalkan pada Januari lalu sebagai sebahagian daripada rancangan kerajaan untuk menurunkan kos sara hidup, khususnya buat kategori rakyat berpendapatan rendah. Ya, penyusunan semula belanjawan 2023 dipuji kerana memberikan tumpuan terhadap menurunkan kos sara hidup golongan B40 dan juga M40. Ya, setiap bulan 500 rakyat Malaysia ditinjau sebagai sebahagian daripada kajian Ipsos yang dijalankan di 32 negara menggunakan sistem portal dalam talian. Ipsos tidak menggunakan kaedah persempelan berstrata rawak. Jadi sahabat semua, kita boleh nampak hari ini bahawa rata-rata rakyat di luar sana bersetuju bahawa kerajaan perpaduan Malaysia Madani yang memerintah mentadbir negara hari ini di bawah pentadbiran Datuk Seri Anwar Ibrahim berada pada landasan yang tepat untuk mengangkat dan juga memulihkan ekonomi kita. Buktinya kita boleh nampak dengan inisiatif-inisiatif yang walaupun kelihatan kecil tetapi ia memadai untuk membantu rakyat di luar sana. Kita tidak perlukan idea yang begitu besar tapi hanya dilaung-laungkan begitu saja tapi tidak mendekati kepada rakyat. Contoh Payung Rahma, contoh seperti yang dilaksanakan oleh YB Rafizi Ramli sebagai Menteri Ekonomi. Kita boleh nampak ya, rakyat begitu terpikat ya, menarik mereka untuk terlibat sama dalam inisiatif-inisiatif itu. Dan ini menjadikan kita boleh nampak inflasi menurun, harga barang mula terkawal, dan juga seperti mana Datuk Seri Mat Sabu berjaya mengawal yang kalau dalam kerajaan pertikaian sebelum ini telur tidak jumpa di mana-mana, tapi hari ini ya keadaan itu tidak merisaukan lagi. Memang terbaik ya daripada mereka-mereka, dan khususnya Datuk Seri Anwar Ibrahim yang begitu tegas bekerja tanpa mengira waktu sahabat semua. Walaupun beliau tidak dibayar gaji, tapi komitmen beliau untuk menyelesaikan kos sara hidup ini adalah isu utama di dalam pentadbirannya kini. Jadi terbaik kerajaan perpaduan, layak untuk kita berikan tepukan untuk setiap menteri, Perdana Menteri yang ada pada hari ini. Jadi sahabat semua, bagaimana pula dengan pandangan anda? Saya percaya kalau lebay-lebay, walaun-walaun di sana pastinya akan mencari isu sekecil mana untuk dipolitikkan. Tetapi bagaimana pula dengan anda sahabat semua? Apakah komen anda, pandangan anda dengan isu ini? Anda boleh berikan komen dalam ruangan komen. Tapi ingat, komen dengan cara berhemah. Jangan seperti walaun-walaun yang penuh, apabila memberikan komen ya penuh dengan hasutan, provokasi, fitnah dan sebagainya. Sepertinya
Mereka tidak punya otak kerana mungkin tertinggal di Laut Cina Selatan. Alright, izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tapapun kangkap, 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Orang Dapat Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.